Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah utuskan bagi setiap umat itu rasul, masing-masing membawa seruan, abdikanlah diri kepada Allah dan jauhkanlah diri dari taghut. Sadaqallahul azim. Pertama sekali, alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran diberikan kesempatan untuk menyambung pembacaan kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Mubarak Furi. Dalam perbahasan yang lepas, kita telah sampai ke peringkat perancangan yang lebih tersusun untuk cubaan membunuh baginda Nabi SAW. Maka ketika ancaman itu memuncak, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada perjuangan Nabi ketika itu Islamnya dua panglima besar dalam kalangan masyarakat Quraisy, iaitu Hamzah dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, kita sambung. Dalam suasana yang dipenuhi dengan mendung kezaliman dan penindasan ini, tiba-tiba berkilau satu cahaya untuk orang-orang yang lemah, iaitu Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau memeluk Islam pada penghujung tahun ke-6 kenabian. Pendapat terbanyak mengatakan dia memeluk Islam pada bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah, bulan ni lah kan, tahun ke-6 kenabian. Dan kalau kita lihat perbezaan tempoh antara Islamnya Hamzah dan Islamnya Sayyidina Umar hanya berbeza 3 hari. Hamzah masuk Islam dulu, 3 hari lepas tu Sayyidina Umar masuk Islam. Baik, sebelum kita pergi jauh, kalau video ni terputus, kita akan sambung balik, sebab handset saya kadang-kadang masalah, dia terputus sendiri. Jadi kalau terputus lepas ni, tengok balik Facebook Masjid Kota Damansara, mungkin ada sambungan yang seterusnya. Baik, agak menarik, faktor Hamzah memeluk Islam adalah kerana tidak tahan melihat pembulian yang dilakukan oleh Abu Jahal bersama dengan pengikutnya dalam menekan Nabi SAW. Jadi ada satu ketika, iaitu saat Hamzah memeluk Islam, Abu Jahal ketika itu bertemu dengan Rasulullah SAW di Bukit Safa. Lalu Abu Jahal menyakiti Nabi. Jadi ini rutin pembulian yang dilakukan oleh Abu Jahal lah. Dalam sesi-sesi yang lepas, kita telah diceritakan berkaitan dengan bagaimana Abu Jahal buli Nabi. Bagaimana Abu Jahal cuba menghempap Nabi dengan batu besar, bagaimana Abu Jahal mengejek Nabi, cuba untuk memukul Nabi. Jadi baik, ada gangguan sikit. Jadi saat ini juga Abu Jahal cuba untuk menyakiti Nabi SAW untuk melepaskan geram. Tapi yang menarik dari sudut fiqh kehidupan,
ketika itu Nabi SAW memilih untuk berdiam diri, tidak memberi respon terhadap provokasi yang dibuat oleh Abu Jahal. Bila Nabi buat dono saja, maka Abu Jahal memukul baginda dengan seketul batu di kepalanya, sehingga kepala baginda Nabi SAW yang mulia luka dan berdarah. Jadi ini kita boleh faham bagaimana orang yang ada niat jahat, yang melancarkan provokasi, apabila provokasinya tidak dilayan oleh sasaran yang cuba dimangsakan, maka orang itu akan jadi makin sakit hati. Jadi pada sangkaan ataupun harapan yang ada pada Abu Jahal, bila Abu Jahal provok Nabi, mudah-mudahan Nabi balas balik. Jadi ada alasan lah untuk puak-puak musyrikin ni mengenakan tindakan yang lebih keras kepada Nabi. Tetapi ternyata Nabi tak balas. Bila Nabi tak balas, Abu Jahal makin jadi sakit hati. Sebab itu kalau orang provok kita, kita balas lagi dia suka. Jadi kalau kita nak menguruskan orang yang provok kita, kita buat diam. Kan, ada beberapa keadaan elok kita buat diam sahaja. Dan bila diam, bahkan kita menunjukkan kehidupan kita yang tidak ada terkesan sama sekali dengan provokasi dia makin jadi sakit hati. Inilah yang dialami oleh Abu Jahal, sampai Abu Jahal pukul Nabi SAW. Maka tak lama kemudian isu itu masih lagi panas. Hamzah pulang dari berburu sambil memegang busur panahnya. Bila dia pulang, orang memberitakan kepada Hamzah bahawasanya Abu Jahal telah memukul Nabi SAW. Sedangkan kita perlu faham bahawasanya imej Nabi dalam kalangan masyarakat Quraisy adalah imej orang yang terhormat. Sebab apa terhormat? Sebab akhlaknya baik, tidak melakukan kerja-kerja yang kotor. Jadi walaupun Nabi ni orang tak sokong dia, tapi orang hormat dia. Apatah lagi dia dikenali sebagai Al-Amin. Jadi bila Hamzah ni tengok pembulian itu berlaku, lantas Hamzah pun memukul Abu Jahal dengan busur panahnya sehingga Abu Jahal berdarah. Lepas dah pukul tu, dia kata, berani engkau menghina anak saudaraku sedangkan aku mengikuti agamanya. Jadi ini agak menarik bagaimana Hamzah ni dia tak boleh tahan tengok pembulian. Jadi kalau kita ni ada kecenderungan nak berpihak kepada kebenaran, antara sikap yang perlu ada, kita tak suka tengok pembulian. Jadi apa yang dialami oleh Hamzah, bila Hamzah tengok orang pakat buli Nabi, dia pun melenting, kemudian dia memukul balik Abu Jahal dan terus mengatakan bahawasanya aku ikut agama Muhammad, padahal Hamzah waktu tu belum masuk Islam. Tetapi pengakuan Hamzah ketika itu pada asalnya adalah untuk protes, dan untuk provok Abu Jahal ini supaya menentang dia kalau dia betul-betul berani. Jadi Hamzah mengaku ikut agama Nabi SAW, ikut agama Islam ini dalam keadaan waktu tu Hamzah tak terfikir pun nak masuk Islam, tak bersyahadah lagi, tapi semata-mata geram dengan pembulian yang berlaku. Bila geram dengan pembulian yang berlaku, dia pukul Abu Jahal. Abu Jahal pun tak berani nak balas balik. Sebab daya fikiran Abu Jahal ketika itu, pada muka aku kena pukul balik, sebab aku pukul anak saudara dia. Aku pukul Muhammad kan. Jadi kalaulah Hamzah ni melenting balik, itu merupakan hak dia. Maka apabila
anak-anak buah Abu Jahal nak pukul balik Hamzah, maka Abu Jahal kata biarkan dia. Sebab apa? Aku yang dah memang pukul anak saudara dia. Baik, jadi bersurailah mereka, dan selepas daripada peristiwa itu Allah Subhanahu Wa Taala mencerahkan hati Hamzah untuk betul-betul memeluk Islam. Jadi di sini kita perlu faham situasi orang yang membawa kebenaran itu terbuli, teraniaya dan dizalimi itu kadang-kala ada fungsinya. Fungsinya apa? Fungsinya akan menjentik orang-orang seumpama Hamzah ini untuk membela, ataupun dalam erti kata yang lain, apabila Nabi ditekan secara overkill oleh Abu Jahal dan pembesar-pembesar musyrikin Quraisy, jadi orang macam Hamzah ni rasa simpati, sebab bila serangan secara overkill dilakukan, maka mangsa kepada overkill itu akan mendapat simpati. Jadi itulah kedudukan yang ada pada Nabi SAW. Nabi beroleh simpati daripada orang-orang yang masih lagi ada moral yang sama dalam jiwanya. Baik. Jadi berawal daripada bersimpati itulah akhir sekali Hamzah memeluk Islam. Jadi dia mengatakan, aku sebenarnya ikut Muhammad. Kamu duk bully Muhammad, kamu tak tahu, aku pun ikut agama dia. Lepas dah bersurai itu, baru Allah bukakan hati Hamzah, dan kemudian Hamzah memeluk Islam. Baik, itu peristiwa yang cukup luar biasa, bagaimana Islamnya seseorang atas dorongan tak tahan melihat pembulian yang cukup dahsyat, dan kemudian kita masuk dalam bahagian Islamnya Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, ada komen kan? Islam ditindas menyebabkan Ronaldo selalu berpihak kepada Islam. Itu antara contoh lah kan. Jadi menjentik kemanusiaan. Baik, ketika suasana yang diselubungi dengan kezaliman yang dahsyat, pada bulan yang sama, bulan Zulhijjah, tahun ke-6 kenabian, tiga hari selepas Islamnya Hamzah, maka Saidina Umar pun memeluk Islam. Jadi cerita yang selalu kita diceritakan bahawasanya Saidina Umar memeluk Islam setelah membaca surah Taha. Tapi yang bestnya kitab Ar-Rahiqul Maktum Syekh Mubarakfuri, beliau akan menyenaraikan pelbagai riwayat, dan gambaran sirah itu kita dapat lebih menyeluruh. Jadi disebabkan itu kita pilih kitab sirah Ar-Rahiqul Maktum ini. Jadi permulaannya dengan doa Nabi SAW. Ketika kezaliman memuncak, Nabi pun berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala memilih salah seorang tokoh yang hebat dalam kalangan masyarakat Quraisy untuk memeluk Islam. Jadi Nabi menyebutkan sama ada Umar Al-Khattab ataupun Abu Jahal bin Hisham. Jadi Nabi doakan, Nabi minta kepada Allah supaya Islam ini dikuatkan dengan sama ada Umar ataupun Abu Jahal. Dua-dua ini tokoh yang sangat disegani. Maka kalau kita lihat dalam riwayat yang pelbagai, Saidina Umar ini memeluk Islam secara beransur-ansur. Dia bukannya memeluk Islam secara baca surah Taha terus tiba-tiba masuk Islam. Bukan. Tetapi dia memeluk Islam secara beransur-ansur yang membabitkan penilaian dan pemikirannya sendiri. Jadi secara ringkasnya, karakter Saidina Umar
Karakter Sayyidina Umar yang kita tahu, dia sebagai seorang perwatakan yang keras dan tegas. Jadi antara pembetulan yang perlu kita buat, ramai orang menganggap Sayyidina Umar ni samseng. Sayyidina Umar ni samseng. Tetapi kalau kita mencermati kembali, istilah samseng dalam bahasa Melayu itu tidak kena untuk dikaitkan dengan Sayyidina Umar. Kalau kita katakan Sayyidina Umar ini tegas, Sayyidina Umar ini tidak dia sangat mandiri, itu betul. Tapi kalau kita kaitkan dengan istilah bahasa Melayu samseng ini, selalunya orangnya suka bergaduh, kehidupannya lintang pukang dan tidak memiliki daya fikir yang rasional. Jadi poin tidak memiliki daya fikir yang rasional, banyak didorongi dengan emosi sahaja, sifat tersebut sama sekali tidak ada pada Sayyidina Umar. Jadi disebabkan itu, kalau kita menekuni karakter Sayyidina Umar, kita tak boleh nak setuju Sayyidina Umar ni sebagai samseng. Tapi Sayyidina Umar ni sebagai seorang yang tegas, seorang yang mandiri, tidak boleh dikuasai, seorang yang kukuh pegangannya, itu boleh. Itu boleh. Jadi ini kita perlu perbetulkan. Kadang-kadang ada orang yang berperwatakan samseng bodoh-bodoh ni kan, samseng yang tak guna akal, samseng yang emosional, kerjanya nak bergaduh, lepas tu otak letak kat mana. Kemudian kita katakan, inilah Umar. Itu bukan Umar. Umar ini orang yang memiliki daya fikir yang luar biasa. Maka disebabkan itu, sejak di zaman jahiliahnya lagi, Sayyidina Umar ini dilantik sebagai duta masyarakat Quraisy. Safiru Quraisy, duta masyarakat Quraisy. Jadi kalau kita faham, kalau nak pilih duta, dia tak boleh orang yang sembrono, orang yang samseng kampung dusun macam selalu kita gambar kan. Kita tak boleh pilih duta di kalangan orang yang buat keputusan sembrono begitu saja, melainkan duta ini seorang yang pandai berdiplomasi, memiliki akal fikiran yang cerdas, yang pandai membuat jangkaan-jangkaan strategi. Jadi itu merupakan sifat karakter yang ada pada Sayyidina Umar. Jadi disebabkan itu, kalau orang kata samseng macam Umar, saya tak setuju. Saya tak setuju. Samseng ini mazmumah. Jadi kalau kita nak sebutkan ada watak kaki pukul ke ataupun watak samseng ke, ada sahabat lain yang watak begitu, tapi bukan Umar. Jadi yang nyatanya di dalam dirinya berkecamuk perasaan yang saling berlawanan. Jadi nak kata Sayyidina Umar ini keras-keras dia pun, dia memanfaatkan akal fikirannya apabila melihat pertembungan antara agama nenek moyangnya dan gagasan yang dibawa oleh Nabi SAW. Sayyidina Umar ini berfikir, mana satu betul? Dia mula fikir. Kalau samseng, kecenderungannya lebih pada fanatik, lebih pada ta'assub. Jadi orang yang ada fanatik, ada ta'assub ini susah untuk diubah. Tapi Sayyidina Umar tidak ada fanatik, tidak ada ta'assub. Dia mula berfikir apabila melihat hujah-hujah yang dikemukakan oleh Nabi SAW sama sekali sukar untuk ditolak oleh akal. Pada masa yang sama, perasaan menghormati adat resam yang dipelopori oleh nenek moyang, dan begitu juga kelalaian hawa nafsu untuk mabuk dan berhibur tetap ada dalam diri Sayyidina Umar. Jadi untuk minum arak itu ada, nak enjoy itu ada. Pada masa sama berfikir, kalau ikut dari sudut keabsahan ajaran nenek moyang itu telah diamalkan sekian lama. Tapi ajaran yang dibawa oleh Muhammad ini ajaran yang baik, ajaran yang betul. Jadi pertembungan pemikiran dalam diri Sayyidina Umar itu memang berlaku. Maka pada masa yang sama, Sayyidina Umar merasa takjub dengan kekentalan pengikut-pengikut Nabi SAW.
Jadi Sayyidina Umar fikir, kalaulah Muhammad ni bawa ajaran yang tak betul, mana mungkin pengikut dia ni, ikut dia ni sangat luar biasa. Kalau ikut kan, tak ada sebarang keuntungan duniawi siapa yang ikut Muhammad. Tapi kenapa mereka ikut yang sangat luar biasa, diseksa macam mana sekalipun, mereka tak boleh nak digoyahkan. Jadi kekentalan pegangan golongan-golongan yang sedikit yang tertindas ini ada fungsinya, iaitu sebagai dakwah lisanul hal yang boleh menyedarkan orang-orang yang berfikir seumpama Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi melihat akhlak dan hujah yang ada pada Nabi Muhammad beserta dengan orang-orang Islam ketika itu, mengagumkan Saidina Umar. Jadi apa yang dibuat oleh Umar pada fasa awal dia tertarik dengan Islam adalah antaranya Saidina Umar mengintai, memerhatikan Nabi sendiri ketika Nabi SAW berdiri solat di Masjidil Haram, di Kaabah. Maka ketika itu Sayyidina Umar pun dengar curi-curi apa yang dibacakan oleh Nabi. Maka bila Sayyidina Umar mendengar Nabi baca surah Al-Haqqah, Al-Haqqah, surah berkaitan dengan kiamat kan. Maka bila Sayyidina Umar mendengar Nabi baca surah Al-Haqqah dalam solat, maka Sayyidina Umar pun fikir, susunan gaya bahasa, uslub bahasa yang dibacakan oleh Muhammad ni sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Ternyata demi Allah, dia adalah penyair. Maka selepas daripada itu, Nabi SAW pun menyambung bacaan dan sampai ke ayat yang Allah mengatakan, sesungguhnya Al-Quran itu merupakan wahyu daripada kami yang disampaikan oleh Rasul yang mulia, dan bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair. Jadi macam andaian-andaian dalam benak fikiran Sayyidina Umar ini tanpa diungkapkan, tetapi dijawab oleh Nabi SAW melalui pembacaan suratul Haqqah. Jadi Sayyidina Umar kata, apa yang dibaca oleh Muhammad ni penyair, syair ni indah betul. Kemudian sampai ayat, ni bukan syair, Quran ini bukan perkataan seorang penyair, itu merupakan wahyu. Kemudian dalam ayat itu Allah mewahyukan kepada Nabi dengan ayat, tapi malangnya, sayangnya, sedikit sahaja yang mengikuti yang beriman. Kemudian apabila terpesona dengan bacaan Nabi SAW itu, lantas Sayyidina Umar pun kata, kalau bukan penyair, ini Nabi ni mesti pawang. Mesti pawang yang menurunkan yang menurunkan mentera-menteranya kan. Kemudian Nabi SAW pun menyambung bacaan dengan firman Allah, dan bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang pawang. Jadi ayat itu membalas balik monolog yang ada dalam benak fikiran Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi berbalas-balas itu kalau kita boleh lihat dalam suratul Haqqah ayat 42 hingga ayat 43, sehingga akhir surah Sayyidina Umar dengar je. Bila dengar, lantas diceritakan oleh Sayyidina Umar, dia kata, bermula daripada itulah Islam masuk dalam hati aku. Mula daripada itu, Islam mula masuk dalam hati aku. Maksudnya bukan Sayyidina Umar masuk Islam, bukan. Tapi Sayyidina Umar mula berfikir, barangkali betul yang Muhammad bawa tu. Barangkali betul apa yang Muhammad bawa. Tapi waktu itu Sayyidina Umar belum lagi memeluk Islam, kerana tembok jahiliyah yang ada dalam dirinya masih lagi menebal. Dia masih meneruskan ajaran nenek moyang
musyrikin Quraisy ketika itu. Lantas ada satu ketika Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Sayyidina Umar ini ingin mengambil tindakan kepada Nabi SAW. Ini baru cerita berkenaan surah Taha. Jadi bila berlaku pertarungan dalaman kan, bila dengar macam betul tapi takkan nak tinggalkan agama nenek moyang. Jadi pertarungan dalaman itu memang boleh menyebabkan seseorang mengambil tindakan nekat untuk menghentikan terus pertarungan itu. Jadi ini yang berlaku kat atas Sayyidina Umar, susah sangat. Aku elok-elok dengan agama aku, tengok-tengok setiap kali dengar apa yang dikemukakan oleh Muhammad membuatkan aku fikir balik, membuatkan aku ragu balik, bunuh je lah. Lebih kurang begitulah kan. Lebih kurang begitu apa yang ada pada Sayyidina Umar. Lantas pada satu hari Sayyidina Umar menghunuskan pedangnya untuk membunuh Nabi SAW. Dan kita perlu faham peristiwa ini merupakan 3 hari selepas Islamnya Hamzah. Dan kita juga perlu faham bahawasanya musyrikin Quraisy memang agak cemas dengan keislaman Hamzah. Maka sebelum merebak lagi kita kena ambil tindakan. Lantas ketika itu Sayyidina Umar keluar dengan menghunuskan pedang. Jadi pedang itu dibuka dari sarungnya, itu merupakan tanda bahawasanya akan berlakunya pembunuhan. Kerana sudah ada nekat untuk membunuh di situ. Kalau bawa pedang dengan ada sarungnya, okey saja. Tapi kalau dah keluarkan sarung, itu sebagai satu signal akan berlaku pembunuhan yang serius. Maka bila Sayyidina Umar cuba mencari Nabi SAW, ada orang bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, kamu nak pergi mana?" Umar pun kata, "Aku nak bunuh Muhammad." Aku nak bunuh Muhammad. Lantas ada yang mengatakan kepada Umar, "Kamu nak tahu tak benda yang lagi pelik lagi? Benda yang lebih menghairankan. Sesungguhnya adik perempuan kamu dan ipar kamu itu telah menjadi sabi'ah, telah menganut ajaran yang mereka anggap sebagai ajaran menganggap Tuhan hanya satu, yang terkait dengan risalah daripada malaikat yang mereka gelarkan sebagai agama sabi'ah. Mereka cuba labelkan Islam itu sebagai sabi'ah. Jadi Sayyidina Umar dilaporkan, "Kamu tak tahu ke adik perempuan kamu, ipar kamu, tu dah ikut agama Muhammad. Dan dah tinggalkan agama kamu sendiri." Jadi makin panaslah Sayyidina Umar. Lantas Sayyidina Umar pun terus pergi ke rumah adik perempuannya, dan ketika itu Khabbab bin Arad, salah seorang sahabat Nabi yang awal, ketika itu sedang mengajar adik Sayyidina Umar ini mengajar Al-Quran, dan kebetulan waktu itu adalah mengajar surah Taha. Maka apabila Sayyidina Umar datang, Sayyidina Umar pun ketuk pintu. Bila ketuk pintu, Khabbab tahu itu adalah Umar. Khabbab pun terus bersembunyi dalam rumah. Apatah lagi kalau tengok daripada luar, pedang Sayyidina Umar dah dikeluarkan daripada sarungnya. Maka sebelum daripada masuk ke rumah, Sayyidina Umar sempat mendengar bacaan yang dibacakan oleh Khabbab kepada adik perempuannya dengan iparnya, iaitu surah Taha. Lantas bila masuk sahaja Sayyidina Umar terus bertanya kepada mereka, "Aku dengar bunyi apa tadi?" Adik Sayyidina Umar dengan ipar dia menjawab, "Tak, kami borak-borak je, mana ada baca apa-apa." Lantas Sayyidina Umar pun tanya, "Betul ke dah tukar agama?" Lantas ketika itu iparnya, suami adik dia, tanya, "Wahai Umar,
Apa pandanganmu jika kebenaran itu bukan di pihak agama kamu? Mereka berani juga tu. Datang nak perang tu, datang nak bunuh. Tapi iparnya tanya, apa pandangan kamu kalau yang ajaran yang benar tu bukan agama kamu, tapi agama orang lain? Macam mana? Apa pandangan kamu? Apa pandangan kamu? Lantas terus Sayyidina Umar, belasah adik ipar dia ni dan kemudian menghenjak adik ipar dia. Lantas ketika itu adik perempuan Omar ini berkata, wahai Omar, jika kebenaran itu bukan di pihak agama kamu, maka aku mempersaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Ni kira nekat lah ni. Nekat lawan nekat kan. Sayyidina Umar nekat nak bunuh. Adik dia pun nekat, alang-alang kalau dah mengamuk, kita nak ngelak pun bukannya boleh sangat sebab dia dah dengar kita baca. Mengaku. Maka waktu itu adik Sayyidina Umar mengaku bersyahadah di hadapan Sayyidina Umar menyatakan keislamannya. Rupa-rupanya benarlah berita yang disampaikan kepada Sayyidina Umar, adiknya dah memeluk Islam. Waktu itu Allah mentakdirkan Sayyidina Umar bila dengar begitu, Sayyidina Umar semacam terduduk. Satu, melihat keberanian adik dia. Kerana Sayyidina Umar ini, kalau kita lihat dalam cerita sebelum ini, dia ini sebagai orang yang berani dan menghormati keberanian orang lain, kan. Dia melihat pengikut Nabi tu berani, dia pun rasa takjub, ini lain macam ni kan. Begitu juga adik perempuan dia yang selama ini tak berani dengan dia, tiba-tiba berani. Jadi itu mendatangkan satu keheranan. Sudah pasti ada nilai yang luar biasa. Dan yang kedua, Sayyidina Umar tidak meneruskan tindakannya kerana dia melihat dari tindakannya adik dia pun telah terluka. Dalam pergelutan itu dia telah terpukul adik perempuan dia. Dia masih ada lagi rasa sayang pada adik perempuan dia. Bila lihat adik perempuan dia tu berdarah, maka Sayyidina Umar pun termenung kejap. Maka bila Sayyidina Umar terduduk, Sayyidina Umar kata, apa yang kamu baca tadi? Apa yang kamu baca tadi? Aku nak tahu. Lantas adik dia berkata, kamu ketika ini, kamu sebagai seorang yang kotor. Kalau kamu nak baca, kalau kamu nak pegang lembaran itu, kamu kena mandi. Kamu kena mandi. Sayyidina Umar pun menuruti permintaan adiknya. Sayyidina Umar pun mandi. Ini maksudnya apa? Walaupun Sayyidina Umar ini seorang yang tegas, seorang yang keras, seorang yang boleh melakukan tindakan bunuh, tetapi daya fikirnya rasional. Bila dia sedang menilai sesuatu, dia nilai betul-betul. Dan ini yang menghubungkan hidayah kepada dirinya. Jadi waktu itu boleh sahaja dia merampas apa yang ada di tangan adiknya, tetapi dia masih lagi ada rasa hormat. Dan kemudian apabila diminta mandi, dia pun datang nak bunuh, kemudian mandi dulu kat rumah. Mandi. Bila mandi barulah diserahkan lembaran itu. Ternyata dalam lembaran itu tertulis surah Taha. Jadi kalau kita memahami laras bahasa Al-Quran, antara ayat-ayat tasliyah, ayat-ayat hiburan yang Allah hiburkan Nabi SAW ketika Nabi tertekan adalah surah Taha. Dan kalau kita baca ayat awal surah Taha itu memang sangat mendamaikan. Maka Sayyidina Umar baca Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Jadi seterusnya Sayyidina Umar baca Taha, tidak kami turunkan Al-Quran untuk menyusahkan. Melainkan Quran ini sebagai peringatan kepada mereka yang mahu beringat. Mungkin kita terjemahkan dalam bahasa Melayu,
kita tak berapa rasa dia tu kan, feel dia tu kita tak berapa rasa. Tapi kalau kita faham bahasa Arab, kita akan dapat menjiwai roh yang ada di sebalik ayat itu adalah roh yang sangat mendamaikan, sangat memujuk, yang mencairkan jiwa manusia kan. Jadi ketika itu lepas Sayyidina Umar baca surah Taha, Sayyidina Umar kata, alangkah indah dan mulianya kalam ini. Tunjukkan kepada aku di mana Sayyidina Umar, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila di Sayyidina Umar mengatakan, tunjuk mana Muhammad. Ayat ni ayat yang cukup indah, yang cukup mulia, cukup menarik. Ketika itu barulah Khabbab yang tadi menyorok keluar dan mengatakan berita gembira, busyra wahai Umar, sesungguhnya aku memang mengharapkan agar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Khamis baru-baru ini benar-benar dimakbulkan, direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu hari itu Nabi memang dah doa, wahai Allah, muliakanlah Islam dengan Umar Al-Khattab ataupun Abu Jahal bin Hisham. Jadi ternyata peristiwa ini Khabbab melihat di hadapan mata bagaimana termakbulnya doa Nabi SAW. Rupa-rupanya Allah memilih Umar, bukan Abu Jahal. Jadi waktu itulah Sayyidina Umar pergi ke rumah Nabi SAW. Secara ringkasnya, bila Sayyidina Umar ketuk pintu, sahabat-sahabat Nabi pun tengok Umar datang. Hamzah kata, biarkan Umar datang. Kalau dia datang dengan niat yang baik, kita sambut cara baik. Kalau dia datang dengan niat yang jahat, kita akan bereskan dengan pedang dia. Jadi maksudnya Hamzah waktu itu yang sedang menemani Nabi SAW pun ada kesediaan. Memang kalau antara pahlawan dengan pahlawan, kalau dia datang cara baik, kita layan. Tapi kalau dia memang nak cari pasal, kita hadap je. Jadi dalam kitab sirah menceritakan bila dibuka pintu saja Umar masuk, Nabi SAW pun Nabi SAW terus grip Sayyidina Umar, terus mencekak baju Sayyidina Umar dan sarung pedangnya, kemudian direntapnya dengan kuat sambil berkata, belum puaskah kamu wahai Umar sehingga Allah turunkan ancaman kepadamu sebagaimana yang diturunkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi itu tentangan ataupun gagah Nabi SAW kan. Bila Sayyidina Umar masuk, Nabi sendiri yang menghadapi Sayyidina Umar, kamu tak puas hati lagi ke? Kamu nak tunggu Allah turunkan satu ayat, satu surah yang khusus yang melaknat kamu macam Al-Walid bin Al-Mughirah? Dicerita dalam surah Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar kan. Itu ayat merujuk kepada gerak kerja Al-Walid bin Al-Mughirah, menunjukkan laknat Allah kepada dia. Lantas ketika itu Sayyidina Umar terus bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan seluruh isi rumah Nabi SAW ketika itu bertakbir dengan kuat, dan takbir mereka didengari sehinggalah ke Kaabah, ke Masjidil Haram. Betapa kuat, dan ini merupakan satu perkembangan yang cukup menampar survival jahiliyah yang diperjuangkan oleh golongan musyrikin Quraisy. Jadi hebatlah Islam bermula daripada itu, dengan Allah kirimkan kepada Nabi SAW Hamzah dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Itu merupakan hero-hero kita, tokoh-tokoh kita yang kita perlu dahulukan cerita-cerita mereka lebih daripada cerita-cerita orang lain. Mudah-mudahan mereka
diredai oleh Allah dan kita meredai mereka. Jadi rasa sekadar itu saja. Kalau kita nak sambung cerita berkenaan Umar ini panjang lagi, tapi mungkin kita akan sambung untuk sesi yang akan datang. Wallahu alam. Allahumma ballagh, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan, ya Allah saksikan apa yang telah aku sampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.